Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita pergi muka surat 112, perenggan kedua. Kita masih lagi dalam ayat berkaitan dengan ahli kitab. Ahli kitab mereka dikategorikan sebagai orang kafir. Tetapi kafir ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Kita sebutnya kafir harbi, kafir zimmi. Selain daripada itu ada namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini kafir yang membuat suatu perjanjian untuk tempoh tertentu. Dia berada di sini, dia berada di negara Islam. Jadi dalam tempoh ini dia tidak akan melakukan jenayah, tidak akan melakukan salah perkara yang bertentangan dengan undang-undang. Dia akan bayar jizyah dan sebagainya. Jizyah artinya cukai kepala. Orang Islam tidak dikenakan jizyah, tapi orang kafir dikenakan jizyah ke atas mereka, yakni cukai. Orang Islam sekalipun tidak dikenakan jizyah, tapi mereka membayar zakat. Zakat berfungsi membersihkan harta dan membersihkan pengeluar zakat. Jizyah tidak. Jizyah semata-mata satu bayaran untuk menanggung kerugian pihak pentadbiran, pihak kerajaan membelanjakan wang pada kadar yang tertentu untuk memelihara keselamatan mereka, untuk menjaga keselamatan mereka dan keperluan mereka semasa berada di negara ini. Namanya jizyah. Orang Islam cukup dengan zakat untuk menjaga keselamatan mereka. Jadi salah satu daripada asnafnya, asnaf fisabilillah, ibn sabil, miskin, fakir miskin, seperti yang kita tahu. Kemudian kita pergi perenggan yang kedua ini, katanya kekufuran akidah kaum Yahudi dan Nasara adalah di antara perkara yang tidak perlu dipertikaikan lagi, kerana umat Islam dari seluruh mazhab, puak, aliran yang ada pada hari ini meliputi Sunni, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, semuanya sepakat mengatakan Yahudi dan Nasara adalah kafir. Kafir di sini kafir akidah. Kafir akidah dulu satu. Ada kafir ni, kafir akidah zahir dan batin. Akidah ni perkara batin, perkara dalaman. Kalaulah seorang yang kita temu padanya mayatnya misalnya lah, apa kita nak hukum padanya? Nak hukum dia Islam ke dan dibawa ke perkuburan orang-orang Islam? Kalau kita hukum dia kafir, kita serah jalan ke tempat-tempat lain, bukan kubur orang Islam. Dia ada Islam akidah kita tak nampak, tapi kita nampaknya Islam zahir. Fiqh Islam menyatakan kalau tak ada orang yang mengaku, maka dia mati di mana? Dia mati di perkampungan orang kafir lah. Dia mati di perkampungan orang Islam lah. Dia mati dekat masjid orang Islam lah. Orang masjid lah urusnya begitu. Sebab zahirnya diambil kira. Dan selain daripada itu pun ada lagi lah perkara zahir. Kalau orang lelaki tandanya di mana, orang perempuannya tandanya di mana, begitu. Maknanya nak sebutnya di sini kafir terbahagi kepada dua lah pada umumnya, dari sudut hukum Islam, dari sudut pengurusan jenazahnya, Islam ataupun bukan Islam. Ini mustahak sebenarnya. Kadang-kadang pihak keselamatan ataupun orang ramai yang melihat mayatnya terapung di tengah-tengah laut.
Tidak ada siapa, tidak ada negeri yang mengakui ada orang dia hilang. Negeri Islam pun tidak, bukan Islam pun tidak. Jadi hukumnya begitulah. Orang Islam, kalau dia perairan Islam, mestilah orang Islam juga yang menguruskan jenazahnya. Tidak boleh dibiarkan begitu sahaja, kerana mayat manusia sekalipun kafir adalah dihormati. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam. Kalau mati kena tanam, tak boleh dibiarkan kepada ikan ataupun binatang-binatang makan jasadnya. Ini tanggungjawab seorang Muslim, tanggungjawab negara lah kalau kita nak sebutnya begitu. Nasara adalah antara perkara yang tidak perlu dipertikaikan lagi, kerana umat Islam dari seluruh mazhab, puak dan aliran yang ada pada hari ini aliran dalam Islam, meliputi Sunni, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, semuanya sepakat mengatakan Yahudi dan Nasara adalah kafir, kerana mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul penutup dan akhir dan terakhir. Itu dia kafir. Tapi kita dah sebut dah semalamnya, jangan keliru, ada kafir kitabi. Kafir kitabi ini dia ada hukum khas dalam fiqh Islam. Kafir kitab, ahli kitab, dia pemegang kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Jadi pemegang kitab suci daripada langit. Islam membuka pintu, ada keterbukaan sedikit dengan kumpulan ini, kerana mengharapkan kepada mereka supaya akhir-akhir hayat mereka akan kembali kepada Islam. Begitu. Jadi Islam memberi kelonggaran kepada mereka, kepada kafir kitabi ini, soal makanan seperti yang kita dah sebut semalam, dan soal perkahwinan. Tapi makanan ini pun jangan keliru, tak boleh keliru. Makanan yang halal dan haram di dalam Islam sudah jelas. Binatang mestilah disembelih di lehernya, bukan cucuk-cucuk, tidak. Ayam pun demikian juga. Jadi makanan orang Yahudi halal dimakan oleh orang Islam, bukan sembelihan dia, makanan ni bagaimana? Makanannya kalau najis, barang khinzir misalnya, Yahudi ke, mari daripada mana-mana pun, dapur Muslim ke, mestinya lah dia haram. Jadi kalau begitu makanan Yahudi bagaimana? Makanan Yahudi menurut bacaan orang Islam, barang itu bersih dan boleh dimakan. Bersih, halal, baru boleh makan. Dia sembelih dengan cara Islam. Orang kafir boleh sembelih ke? Orang kafir pun dia percaya kepada Allah, dia sembelih ataupun tidak dia sembelih. Harta dia bagi orang Islam sembelih, ataupun dia sembelih dengan cara ini, dengan cara Islam, potong leher, potong orat muri dan hulqum adalah orat yang mesti putus. Jadi boleh dimakan. Kalau lah mereka sembelih boleh makan jugalah, boleh makan. Jadi soal bismillah itu disunatkan bismillah, tak wajib bismillah. Malah orang Islam taklah dipentingkan sangat bismillah itu bagi menghalalkan. Orang Islam dalam hatinya dah ada bismillah, dalam hatinya dah ada. Jadi cukuplah hatinya, pengakuannya sebagai orang Islam untuk menyembelih binatang. Tapi kalau dia sembelih tu atas nama berhala, atas nama pujaan hantu dan sebagainya, maka itu memang jelas tak boleh makan. Orang Islam sendiri sembelih pun tak boleh makan, dia puja hantu, dia puja pantai, dia puja pokok dan sebagainya. Baiklah, itu kita dah selesai. Tapi dalam Sunni, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij ini pun umat Islam ni dia macam-macam perbezaan pendapat. Ada yang mengkafirkan Syiah misalnya. Itu bukannya suara daripada majoriti umat Islam, tidak.
majoriti menyatakan Mu'tazilah Syiah adalah Islam. Dari kumpulan mana sekalipun mereka mengakui Allah Tuhan mereka. Bagaimana pula dengan pengucapan syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sekurang-kurangnya mereka telah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu sudah cukup. Oleh yang demikian, tidak ada dalam dunia ini sekalipun mereka keras untuk mengatakan tak boleh kahwin dengan Syiah, laki-laki ke perempuan ke, tak ada. Maknanya mereka mengakui Syiah sebagai Muslim, tetapi politik mereka yang kacau. Politik saja, tempat mana dia pergi, dia bukan nak sebarkan agama dia, politik dia yang nak sebarkan. Ini yang menjadi masalah. Jadi kita bercelaru, Syiah Islam tak Islam macam mana dia katanya mengucap syahadah dia tak habis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ali waliyullah. Tidak, dia pun mengakui juga Nabi Muhammad surah Allah. Tinggal lagi ta'assubkan Syiah itu, dia menggelapkan sesuatu yang patut diketahui oleh orang ramai. Mu'tazilah ni di mana beza dengan Sunni? Sunni menyatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah tidak boleh dijadikan akal sebagai dalil. Mestinya ada ayat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu satu. Jadi kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala itu satu. Tak cukup dengan kita menyatakan, kalaulah Tuhan itu ramai, dia berperanglah sama dia. Jadi kalau begitu keputusannya Tuhan satu. Kalau Tuhan lebih daripada satu, dia akan berperang, tak selamat kita. Dalil itu dalil apa? Dalil akli, dalil akal, dalil logiknya. Jadi itu dalil orang Syiah, dalil orang Mu'tazilah. Dan ada lagi lah yang lain-lain lagi pun. Dalil Mu'tazilah dan dalil Quran pun adalah menyatakan tauhid. Misalnya ayat yang kita akan baca, wa ilahukum ilahum wahid qul huwallahu ahad. Khawarij ini satu kumpulan di dalam Islam. Mereka menentang Ali dan menentang Khulafair Rasyidin, kerana mereka merasakan keluar daripada parti-parti ini lebih selamat hidup mereka, lebih selamat sebagai seorang Islam, kerana pemimpin-pemimpin pada ketika itu pun sudah jauh bezanya dengan pimpinan Nabi SAW. Khawarij ini mazhab dianya mazhab ada satu mazhab, bukan mazhab Rafidhi. Mazhab Rafidhi itu Syiah. Khawarij ialah mazhab mereka lah, fiqh mereka pun disebutnya mazhab Ibadi. Mazhab Ibadi ini dia mempunyai kitab, mempunyai banyak rujukan-rujukannya, tetapi akidah mereka tidak mempunyai tidak mempercayai akidah khulafa selepas daripada Sayyidina Ali ini masih lurus, masih betul perjalanan mereka tinggal di situ. Khawarij semuanya sepakat mengatakan Yahudi dan Nasara adalah kafir kerana mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul penutup dan terakhir. Tak beriman di sini. Maknanya walaupun mereka tidak beriman di sini, tak beriman, mereka masih lagi Islam sebab kalimah syahadah itu. Kalimah syahadah. Jadi kalau begitu, cukupkah seorang ingin memeluk Islam, kita ajar dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dia ikut setakat itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dia tak mahu. Misalnya cukup setakat itu. Maknanya hak kurang sekali dah. Paling tidaknya asyhadu an la ilaha illallah, setakat itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Bukan semua yang kumpulan di dalam Islam yang diakui Islam itu
mereka mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kerana mereka mempertikaikan pada kenabian ini. Nabi Muhammad mereka pertikaikan. Jadi kalau begitunya boleh dah disenaraikan mereka dalam kumpulan Islam, boleh. Tetapi martabat mereka tak boleh jadi imam, tak boleh memegang jawatan-jawatan yang jawatan dalam Islam, sebab mereka tidak cukup sempurna keislaman mereka. Walaupun mereka boleh masuk, tapi sebelah kaki dalam Islam seolahnya. Kaum Yahudi dan Nasara menurut kepercayaan umat Islam adalah kafir. Ini kerana Al-Quran dalam puluhan ayat menyatakan kekufuran itu, antaranya firman Allah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Terjemahan, wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami menjelaskan peraturan syariat kepada kamu ketika putusnya pengiriman Rasul-Rasul. Fatrah, dia ada satu zaman antara dua Rasul. Ini zaman fatrah namanya, zaman kekosongan Rasul. Jadi zaman kekosongan Rasul ini, maknanya Nabi Muhammad belum lagi dibangkit, Nabi Isa sudah wafat. Ini zaman fatrah. Fatrah ini orang yang mati pada zaman fatrah, mati tak ada Nabi lah seolah-olah pada ketika itu. Jadi ini dikira orang yang tak sampai seruan Islam, tak sampai dakwah kepada mereka. Sama jugalah dengan orang asli. Orang asli, kalau kita menganggap dakwah tak sampai kepada mereka sebab mereka dalam hutan, tak ada perhubungan dan sebagainya, tak ada pendakwah pergi, maka mereka fatrah lah, hidup pada zaman fatrah yang tidak ada, yang tidak memikul beban taklif, kerana Nabi tak ada. Yahudi dan Nasara hanya beriman kepada setengah Rasul dan kufur kepada yang lain. Al-Quran dengan tegas menyatakan kedudukan mereka itu sebagai kafir, iaitu dalam firman Allah, ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itulah yang kafir yang sebenar-benarnya, iaitu siapa? Orang Yahudi dan Nasara. Tapi tidak boleh kelirulah dengan hak yang kita sebutnya. Sebelum ini ada pihak yang keliru, orang kafir, Yahudi kafir boleh kahwin pula dengan orang Islam. Macam mana ni? Macam mana? Kita dah sebut dia ahli kitab. Islam memperlakukan hukum-hukum di dunia sebagai kafir. Ini di dunia. Ini kerana Islam membahagikan manusia kepada mukmin dan kafir. Itu sebabnya. Jadi bila dibahagi begitu, Yahudi masuk dalam bahagian mana? Kafir. Yahudi kafir, Nasara juga, Kristian juga kafir. Tiada bahagian selain dua bahagian ini saja. Bagaimanapun orang kafir terbahagi kepada berbagai-bagai jenis. Berbagai-bagai jenis pula. Ada musyrikin, ada ahli kitab, ada harbi, ada zimmi. Masing-masing mempunyai hukum tertentu dalam sistem pentadbiran negara. Ini pentadbiran negara. Tapi di sisi Allah, dalam akidah hanya dua sahaja, sama ada dia kafir ataupun dia Muslim. Sebab barang-barang dalaman ini, barang hati ini, tak ada siapa yang boleh menyaksikan. Oleh itu sukar nak diklasifikasikan jenis-jenis kafir, kecuali letakkan mereka dalam satu kumpulan saja, itu namanya kumpulan kafir. Hukum ahli kitab di akhirat pula terserah kepada ilmu Allah serta keadilannya. Ada orang kafir yang dibebaskan daripada seksa neraka, ada orang kafir dibebaskan, ada, iaitu orang kafir yang langsung tidak sampai kepadanya seruan Islam atau dakwah tak sampai. Jadi kalau begitu mereka tak masuk neraka. Atau seruan Islam tak sampai, atau seruan Islam sampai kepada mereka tetapi bukan Islam yang sebenar,
sebaliknya yang diselewengkan. Masuk Islamnya Islam, tapi Islam mana ni? Islam komunis, kita katalah. Diselewengkan. Kafir ini mungkin terselamat daripada azab dan seksa neraka. Sehubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula," dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul. Jadi bagi mereka yang tak ada rasul, dia jauh dengan perkampungan manusia, dia berada di satu tempat yang tak sampai manusia tempatnya, maka Nabi pun tak sampai jugalah. Tak sampai kepada mereka Nabi, maka mereka tidak termasuk dalam golongan orang yang ahli neraka. Mungkin dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran hanya menjanjikan seksaan terhadap mereka yang melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setelah hidayat jelas terbentang di hadapannya, mereka menolak Islam kerana sombong, degil, hasad, atau kerana cinta akan dunia. Ini kategorikan sebagai kafir sebabnya sombong, degil dan sebagainya. Nabi ada, tapi mereka merasakan Nabi pun, dia katanya, tak boleh pakai ke? Maka orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi ada yang tidak dimasukkan ke neraka, sedangkan mereka itu iaitu mereka yang jauh daripada suara Islam, suara dakwah, ataupun suara dakwah tak sampai kepada mereka. Kemudian ayat seterusnya, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu 'alan nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.